Al-Quran merupakan petunjuk yang membawa manusia kepada sesuatu yang aqwam. Aqwam bermaksud jalan yang paling benar, adil dan tepat. Di dalam Al-Quran telah tercatat tentang kejadian alam semesta serta fenomena-fenomena yang berkaitan seperti kejadian manusia, kejadian bulan dan matahari dan juga kejadian laut dan sungai. Namun begitu, Al-Quran bukanlah sebuah buku sains. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan sebagai petunjuk agar manusia dapat membezakan antara yang hak dan batil. Assalamualaikum. Saya akan menceritakan tentang proses kejadian manusia. Daripada surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Dari dalil ini kita dapat lihat bahawa Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan dibandingkan dengan makhluk lain macam binatang, haiwan. Sama je binatang, haiwan, pokok-pokok, gunung ganang, sungai-sungai semua. Kita diberi keistimewaan yang mereka tak dapat, iaitu keistimewaan akal fikiran. Kita dapat berfikir, kita dapat membuat pilihan sendiri, kita dapat fikirkan apa yang baik dan buruk untuk diri kita. Kita juga dapat menguasai pelbagai kepakaran. Contohnya kita dapat menguasai pelbagai bahasa, kita dapat menguasai ilmu matematik, ilmu fiqh, ilmu sains, ilmu Islam sebagai contoh ya. Pakar-pakar yang terkenal, yang masyhur sehingga ke hari ini, Alexander Graham Bell, iaitu kepakarannya dalam bidang kalau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil dia sebagai inventor. Beliau mencipta telefon yang kita pakai hingga hari ini. Okey, dan kedua Albert Einstein, kepakarannya dalam bidang fizik, dalam bidang matematik. Ibnu Sina pula kepakarannya dalam bidang perubatan sains. Okey. Kita juga istimewa kerana kita diberi amanah daripada Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Okey. Di sini kita kena menjadi hamba Allah yang bertanggungjawab dengan amanah yang Allah dah bagi kepada kita. Seterusnya dari surah Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku, lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Dalil ini menceritakan tentang proses-proses kejadian manusia. Okay, menurut Islam, asal kejadian manusia adalah daripada tanah. Waktu Allah cipta Nabi Adam, iaitu manusia pertama dulu, Allah perintah malaikat Jibril untuk mengambil sebahagian tanah daripada bumi untuk dijadikan manusia. Tapi bumi tak nak kasih sebab bimbang akan dibinasakan oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israel pula untuk menyampaikan amaran daripada Allah kepada bumi untuk memberikan sebahagian daripada tanahnya. Jika bumi masih membantah, ia sudah derhaka kepada Allah. Lalu bumi pun kasihlah tanah dia. Menurut Ibnu Abbas, tanah yang digunakan untuk mencipta manusia pertama iaitu Nabi Adam adalah tanah yang diambil sebahagiannya daripada bumi dan sebahagiannya yang lain adalah daripada syurga. Menurut maklumat dari Fakulti Perubatan Universiti Al-Azhar, manusia mempunyai unsur yang sama dengan unsur bumi dan salah satunya adalah tanah. Ini membuktikan bahawa manusia asalnya adalah daripada tanah dan akan dikembalikan ke tanah juga. Dari dalil ini, Allah menceritakan bahawa manusia dihasilkan daripada air mani, iaitu nutfah atau persenyawaan yang berlaku antara benih lelaki, sperma, dan benih perempuan, ovum, di mana proses ini dikenali sebagai zygote. Pada fasa pertama, air mani itu akan bercantum dengan ovum dan menempel pada rahim. Dari jutaan air mani yang dikeluarkan, hanya satu je yang diperlukan untuk menghasilkan segumpal darah, iaitu alaqah, yang mana saintifiknya dikenali sebagai embrio. Daripada proses ini akan terbentuk seketul daging, iaitu mudghah, pada minggu ke-8 kandungan. Kemudian daripada seketul daging itu akan tercipta tulang-tulang kecil, iaitu izam, dan daripadanya akan dibaluti dengan daging-daging, iaitu lahm. Semua proses ini berlaku pada fasa pertama, iaitu kira-kira pada minggu pertama hingga minggu ke-13 kandungan. Dalam fasa ini, Allah mengutuskan seorang malaikat untuk menulis amalan, rezeki,
ajal dan kemudiannya ditiupkan roh. Akhir sekali, kesimpulan proses kejadian manusia. Manusia adalah sebaik-baik ciptaan, bersyukur dengan segala kepunyaan Allah. Setiap kejadian yang diberi oleh Allah mempunyai hikmah di sebaliknya. Dan akhir sekali, kita wajib memikul amanah dan tanggungjawab yang diberi oleh Allah. Di sini kita dapat lihat bahawa Al-Quran dan sains ini saling berkaitan. Al-Quran ni sangat lengkap lah, kita boleh cakap. Memang lengkap pun. Daripada dalil tadi sendiri pun kita dapat lihat. Dalil tu menceritakan satu persatu proses perkembangan bayi dalam kandungan kita. Sama macam kita belajar waktu sains dulu, proses perkembangan bayi. Oleh itu kita mestilah bersyukur dengan Allah kerana Allah telah mencipta kita dengan sebaik-baik ciptaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain binti Muhammad Uzila akan membentangkan tentang kejadian bulan dan matahari. Untuk pengenalan matahari, matahari diistilahkan dari sudut sains sebagai bintang yang paling besar, berbentuk sfera dan mempunyai haba yang tinggi sehingga menghasilkan api. Apabila berlaku pelanggaran nukleus dan hidrogen antara satu sama lain, akan menyebabkan perhasilan tenaga. Matahari memberikan cahayanya ke seluruh tempat. Walaupun sedikit sahaja cahaya matahari yang mengenai bumi, tetapi sudah lebih daripada cukup membekalkan kuasanya kepada kehidupan di bumi. Walhal kita juga terlindung daripada sinaran matahari yang berbahaya kerana terdapat lapisan udara dan medan melindungi di atmosfera. Untuk pengenalan bulan, bulan diistilahkan dari sudut sains sebagai bintang yang mempunyai jisim berbentuk sfera serta tidak mempunyai cahaya yang tersendiri selain mendapatkan daripada matahari. Bulan akan mengelilingi planet yang lagi besar daripadanya. Bulan akan beredar secara semula jadi dan tiada sebarang hidupan di sana kerana ketiadaan udara dan air. Proses kejadian bulan dan matahari mengelilingi bumi terdapat di dalam surah Yasin ayat 38 yang bermaksud ia beredar ke tempat yang ditetapkan baginya, dan surah ini membuktikan matahari beredar ke tempat yang ditetapkan olehnya merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam putaran 24 jam, maka terjadilah kejadian siang dan malam. Daripada penerangan di atas, maka teranglah yang di dalam ayat Quran yang menyatakan Allah pencipta alam semesta ini. Maka bulan dan matahari tidak terjadinya dengan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan mengenai kejadian laut dan sungai. Pengertian. Sifat lautan saling bertemu tetapi tidak bercantum antara satu sama lain. Walaupun keadaan air berbeza-beza seperti ombak besar dan air pasang surut, ia tidak bercantum oleh kerana daya fizikal yang dikenali sebagai tekanan permukaan. Perbezaan suhu dan tahap kemasinan di antara keduanya. Selain itu, kemasinan yang tinggi menjadikan air lebih tumpat dan berada di bawah air lautan yang kurang masin. Dalil bagi kejadian laut dan sungai ini, surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 21 yang bermaksud dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Berdasarkan gambar yang saya bagi, ia berdasarkan dalil tersebut. Air lautan yang mengalir akan bertemu apabila tiba di suatu tempat tertentu, tetapi kedua-duanya tidak akan bercampur lalu mewujudkan sempatan atau pemisah. Seterusnya, sains moden telah menemui beberapa sungai dan kuala sungai di mana kedua-dua jenis air tidak bertemu. Ia dikenali sebagai pygnoline zone with a marked density discontinuity separating the two layers. Antaranya ada di Mesir, Selat Gibraltar dan The Glass Window Bridge di Bahama. Kesimpulan kejadian laut dan sungai, wujud muara yang tersusun lapisan antara air tawar dan air masin. Dengan penggunaan Al-Quran dan sains moden, kita dapat tahu punca dan sebab fenomena ini berlaku.
Kita seharusnya rasa takjub dan kagum dengan kebesaran Allah kerana Allah mencipta sesuatu perkara dengan adanya hikmah dan sebab di sebalik sesuatu. Sekian daripada saya, terima kasih. Kesimpulannya, sains dan Al-Quran sememangnya tidak dapat dipisahkan dengan adanya bukti-bukti di dalam Al-Quran. Kesepaduan antara ilmu sains dan Islam perlu diwujudkan oleh umat Islam kerana umat Islam akan mundur dan juga disifatkan jumud oleh agama-agama lain. Penemuan-penemuan sains pada masa kini turut dapat dimanfaatkan bagi memahami ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Namun begitu, kajian-kajian yang bertujuan peribadi semata-mata perlu dielakkan dan fikirkan manfaat yang dapat kita berikan sebagai seorang umat Islam dalam menggalas tanggungjawab sebagai seorang pemakmur bumi Allah Subhanahu Wa Taala.